أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستغفره ونصلي ونسلم على المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسنى بسنته إلى يوم لا ريب فيه. Sidang hadirin muslimin muslimat tetamu Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu pada pagi ini. Moga-moga beradanya kita dalam majlis ilmu dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkatan dan keampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah pada pagi ini kita akan berkongsi ilmu, sedikit tazkirah berkaitan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah wal haya'u syu'batun minal iman. Pada pagi ini insya-Allah kita akan letakkan tajuk untuk muhasabah kita, tazkirah kita pada pagi ini berkaitan dengan sifat malu. Seperti mana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tadi, Nabi SAW menyebutkan iman itu ada lebih daripada 60 cabang. Malu ialah salah satu daripada cabang iman. Berkaitan dengan sabda Nabi SAW ini, sedikit sebanyak nak memberikan ingatan kepada kita berkaitan dengan sifat malu ataupun yang disebut sebagai al-haya. Al-haya itu daripada kata kerja daripada hayy, hidup ataupun kehidupan. Maknanya yang disebut berkaitan dengan malu itu tidak akan lari, tidak akan lekang daripada kehidupan seorang mukmin dan muslim. Perkara ini disebutkan oleh Nabi SAW berkaitan dengan salah satu sifat yang mesti ada dalam jiwa seorang mukmin, kerana sifat malu itu salah satu daripada tanda ataupun ciri ataupun sifat yang ada pada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan malu ini sudah pasti ianya suatu perasaan jiwa yang tidak sanggup untuk melakukan sesuatu yang mendatangkan keaiban, dengan menjauhkan diri daripada terlibat dalam perkara-perkara yang tidak baik ataupun dipandang hina oleh agama, oleh masyarakat, dan tindakan berkenaan adalah tindakan yang perlu. Berkaitan dengan malu ini, walaupun sering kali kita sebut, walaupun sering kali kita dengar berkaitan dengan malu, tetapi ianya perlu kita hayati, perlu kita ingatkan, dan bukan sekadar itu sahaja, kita perlu amalkan dalam kehidupan kita. Saya rujuk huraian daripada
buku yang diterbitkan oleh Jabatan Agama Islam Johor, hadis 40 membudayakan as-sunnah, jilid yang pertama, hadis yang ke-9. Apa yang disebut berkaitan dengan malu ini, pecahan ataupun yang dikatakan berkaitan dengan malu itu dibahagikan kepada dua keadaan, dua jenis, iaitu malu yang terpuji dan malu yang tercela. Selalu kita sebut berkaitan dengan malu ni baik, iaitu berkaitan dengan malu yang terpuji. Apa yang dimaksudkan ataupun yang dinyatakan sebagai jenis terpujinya, meletakkan malu pada tempatnya, seperti malu terhadap Allah, malu melakukan dosa, malu melakukan perkara-perkara yang ma'aibkan. Itu malu yang terpuji. Malu yang terpuji, malu yang tidak sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang mendatangkan dosa, yang mendatangkan kita punya rasa malu kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang keduanya, malu yang tercela, iaitu malu untuk mendapatkan sesuatu ataupun memperolehi sesuatu yang bermanfaat. Sebagai contohnya, malu untuk bertanya mengenai sesuatu ilmu yang tidak diketahui. Itu dua jenis malu yang disebutkan berkaitan dengan malu yang terpuji dan malu yang tercela. Jadi berkaitan dengan malu yang terpuji dan malu yang tercela ini, hendaklah kita faham mana satu yang sepatutnya kita lakukan, mana satu yang sepatutnya kita amalkan. Sudah pastilah berkaitan dengan perkara yang disebut sebagai perkara yang terpuji, yang perlu, yang sepatutnya kita lakukan, berbanding dengan malu yang tercela. Ada beberapa contoh yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebut berkaitan dengan kalimah malu dalam Al-Quran. Ada 2-3 tempat, ada 4 tempat dalam Al-Quran berkaitan dengan malu yang Allah sebut dengan kalimahnya istihya dan juga kalimah yastahi daripada hayyun. Saya nak ambil satu contoh sahaja yang kita pernah baca, yang kita nyatakan dalam yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, yang mungkin tuan-tuan dengar, mungkin tuan-tuan baca, daripada surah Al-Baqarah. Apa Allah sebut? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah sebut apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu la yastahi, tidak malu, an yadriba masalan ma ba'udatan, membuat perumpamaan ma ba'udatan, berupa ba'udah, nyamuk, wa ma fauqaha, ataupun yang lebih rendah, yang lebih kecil daripada nyamuk. Apa yang Allah sebut berkaitan dengan la yastahi, ataupun Allah tak malu untuk apa? Nak memberikan perumpamaan, misalan berkaitan dengan sejenis makhluk yang Allah ciptakan yang cukup kecil, nyamuk. Pernah timbang nyamuk berat berapa kilo? Nyamuk kan. Nyamuk ini juga disebutkan berkaitan dengan apa? Nak meminang puteri gunung Dedan. Hati nyamuk, bukan nyamuk, hati nyamuk. Banyak mana? 7 dulang. Nak impun nyamuk 7 dulang pun tak larat dah. Nak hati nyamuk. Sekadar yang dimaklumkan, sekadar pembacaan berkaitan dengan nyamuk ini, beratnya adalah 0,001 gram. Tapi nyamuk memiliki lebih daripada 100 biji mata. Betul ke Ustaz ni? Baca.
100 biji mata. Kehebatan nyamuk yang Allah sebut, Allah tak malu untuk memberikan perumpamaan berkaitan dengan haiwan ini, serangga ini, kerana padanya yang tidak manusia ketahui, yang disebutkan tadi, nyamuk ini matanya ada 100 lebih, dan pada alat untuk disedut kita punya darah, padanya ada 3 bilah pisau. Sudah. Dan di hujung bilah pisau berkenaan ada sejenis cecair yang boleh menghancurkan kita punya sel kulit, untuk membolehkan dia punya saluran straw dia tu masuk dalam kulit kita. Dan nyamuk ini juga salah satu daripada makhluk Allah yang Allah sebut, Allah tak malu untuk memberikan perumpamaan berkaitan dengan nyamuk ini, kerana sejarah nyamuk berkaitan dengan makhluk Allah yang namanya Namrud meninggal disebabkan olehnya nyamuk. Sekarang pun ada yang disebabkan oleh nyamuk, pembawaan penyakit, denggi dan sebagainya. Itu Allah sebut, Allah tak malu untuk apa? Untuk menyatakan sesuatu kebenaran dengan tujuan supaya manusia ambil pengajaran. Itu satu. Allah sebutkan berkaitan dengan la yastahi. Dan satu lagi berkaitan dengan kisah Nabi Musa alaihi salam dengan 2 orang anak dara Nabi Syuaib alaihi salam. Kalau kita baca sejarah berkaitan dengan Nabi Musa, dalam satu ketika dia pernah bertemu dengan satu telaga yang digunakan untuk memberikan minuman kepada ternakan. Akhirnya dia bantu 2 orang anak perempuan Nabi Syuaib ini. Akhirnya di hujung ayat Allah sebut dalam surah surah Al-Qasas ayat 23 hingga 25, akhirnya 2 orang anak Nabi Syuaib ini datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Kata Nabi Syuaib, panggil pergi rumah. 2 orang anak Nabi Syuaib ini datang dengan perasaan yang disebut dalam keadaan yang malu-malu, bertemu dengan Nabi Musa, bagi tahu kata bapaknya iaitu Nabi Syuaib ajak pergi rumah. Itu tuan-tuan boleh baca berkaitan dengan Allah sebut berkaitan dengan kalimah malu. Jadi bila sebut berkaitan dengan malu, ini sudah pastilah berkaitan dengan akan berlakunya sifat malu ini dalam kalangan masyarakat, berkaitan dengan contoh-contoh yang diberikan berkaitan dengan masyarakat. InsyaAllah kita akan sebutkan beberapa keadaan yang sepatutnya berlaku dalam masyarakat kita, berlaku kepada diri kita. Pertamanya, yang disebutkan berkaitan dengan sifat malu ini, ada kalanya tercabut, ada kalanya tertanggal daripada sifat seorang mukmin. Di antara contohnya yang tercabut sifat malu ini, pertamanya keadaan tidak malu dari segi akidah. Maknanya tercabut berkaitan dengan sifat malu, tidak ada berkaitan dengan amalan berkaitan dengan malu ini dari sudut akidah. Sebagai contohnya, terdapat dalam masyarakat kita golongan yang tidak segan-segan melakukan pekerjaan syirik kepada Allah. Ada yang hendak mendapatkan nombor ekor, sanggup menyembah pohon-pohon kayu, perkuburan tertentu dan sebagainya. Bahkan lebih teruk lagi, pergi ke rumah ibadat bukan Islam. Mungkin tuan-tuan ingat satu ketika dulu pernah tular berkaitan dengan bagaimana seorang wanita yang bertudung pergi ke tokong Cina. Mungkin tuan-tuan ingat, pergi berdoa di tokong Cina. Berkaitan dengan contoh yang disebutkan berkaitan dengan akidah,
tidak malu dari sudut akidah ini sanggup untuk melakukan perkara-perkara bukan sekadar tercabut sifat malu bila mana beribadah ataupun menyembah ataupun berkaitan dengan pelakuan syirik, akan menyebabkan seseorang itu bukan sekadar tercabut sifat malunya, bahkan akan tercabut iman dalam diri seseorang. Malu dari sudut akidah yang disebutkan berkaitan dengan akidah ini, pastikan jangan kita terlibat dengan perkara-perkara yang disebutkan berkaitan dengan tidak malu dari sudut akidah ini, terlibat dengan perkara-perkara syirik, perkara-perkara kepercayaan, perkara-perkara yang ianya berlawanan, bertentangan dengan akidah Islam kita. Itu yang pertama. Dari segi ibadah yang kedua, di antara golongan yang terang-terang melanggar perintah kewajipan syarak seperti tidak salat, tercabut sifat malu daripada seseorang dari sudut ibadahnya bila mana tidak mengerjakan sembahyang, tidak berpuasa, tak rasa malu sanggup untuk makan, minum pada waktu siang hari di bulan Ramadan secara terang-terangan, makan di kedai-kedai, sanggup kedai orang Islam Melayu tak buka, dia pergi kedai yang bukan Islam, sanggup bersusah payah untuk melakukan perkara yang dilarang oleh Allah, tercabut sifat malu, sanggup untuk tidak berpuasa pada siang hari di bulan Ramadan. Kadang-kadang tengok malu dengan anak kecil, kadang-kadang anak kecil tersandar di dinding, tersandar di tiang. Kenapa ni? Puasa. Yang besar-besar tak puasa. Secara terang-terangan, bukan makna tersorok-sorok lagi, tidak, secara terang-terangan. Kalau kata di rumah sekalipun secara terang-terangan, apatah lagi berada di luar daripada rumah. Dan juga berkaitan dengan contoh tidak berzakat. Dalam ibadah tidak malu untuk tidak melakukan zakat, mengeluarkan zakat. Dan juga manakala ada wang yang banyak tidak mahu mengerjakan haji ataupun sanggup untuk menghabiskan wang ke tempat-tempat lain daripada tempat-tempat yang baik, ataupun sanggup untuk menghabiskan harta benda berbanding dengan menggunakan harta benda untuk perkara-perkara yang lebih baik daripada yang dilakukan. Ataupun berkaitan dengan dari sudut ibadah, malu untuk melakukan belajar berkaitan dengan Al-Quran yang mana tidak tahu untuk membaca Al-Quran. Itu ibadah. Ataupun yang disebut berkaitan dengan tidak ada sifat malu untuk menutup aurat, ibadah. Pendedahan aurat juga termasuk berkaitan dengan perkara yang mana pelakuan tidak menutup aurat berkenaan salah satu daripada sifat tidak malu yang diamalkan. Kenapa disebutkan sedemikian? Kerana apa? Perbuatan berkenaan sudah pastilah bertentangan dengan hukum syarak yang mana ianya wajib dilakukan oleh seorang Muslim dan Muslimah. Kemudian yang ketiganya dari segi akhlak, berkaitan dengan moral kita, yang disebutkan berkaitan dengan dari sudut akhlak, dengan mengenakan pakaian yang mencolok menjolok ni. Saya cikgu bahasa tegur, dia kata bukan menjolok Ustaz. Kalau menjolok Ustaz ambil pisau,
Ambil apa-apa jolok dalam biji mata tu, itu namanya menjolok. Ambil galah, jolok buah kelapa, tu jolok nama dia. Dia kata bukan menjolok, mencolok. Bukan menjolok, mencolok mata. Mungkin istilah lu orang sebut, orang kata apa, jolok mata ni mungkin sakit mata tengok kot rasanya kot. Jadi maknanya yang disebutkan yang ketiga ini dari sudut moral akhlaknya berkaitan dengan yang disebut tidak segan silu melanggar tata cara sosial, tata cara akhlak, di antaranya berkaitan dengan perkataan yang dikeluarkan. Perkataan yang dikeluarkan. Tak payah pergi contoh yang lebih jauh. Contoh kata sapaan pun cukup dah. Nak memanggil seseorang akan seseorang yang lain. Apa perkataan yang dikeluarkan oleh anak-anak kita sekarang? Berbanding dengan zaman-zaman kita dulu, zaman-zaman saya sempat lagi lah. Dalam keluarga sudah pasti, bila mana dah dimulakan dengan panggilan pangkat dalam keluarga, dengan alungnya, angahnya, acik dan sebagainya, boleh susun daripada satu sampai berapa yang ada. Panggilan-panggilan berkenaan yang semakin hilang dalam masyarakat, ataupun berkaitan dengan panggilan dia kepada orang yang lebih dewasa daripada dia yang melibatkan ahli keluarga. Ini nak panggil siapa ni? Nak panggil Pak Ngah ke? Nak panggil nama saja? Kan? Kadang-kadang anak kita tak kenal nak panggil siapa ni. Pak Ngah, Pak Ngah. Pak Lang, Pak Long, Pak Nyang, Pak Cik, Pak Wa. Semua tu istilah-istilah berkenaan, yang istilah berkenaan, panggilan berkenaan, ianya seolah-olah macam semakin hilang dan hilang. Itu bersama-sama dengan ahli keluarga, sama-sama dengan saudara-saudara, apatah lagi dengan kawan-kawan yang lain. Kadang-kadang istilah panggilan berkenaan pun kadang-kadang kita pun tak faham. Itu istilah panggilan. Belum lagi berkaitan dengan perkataan-perkataan yang dikeluarkan ketika mana bercakap. Bahasa yang digunakan, lenggok bahasa yang digunakan. Ya Allah, kita tengok sekarang ni. Ataupun kalau baca mesej, kalau tuan-tuan tak percaya, nanti balik rumah, cuba try tengok baca mesej anak. Agak-agak boleh faham ke tidak? Dia punya short form, shortcut, segala short yang ada, kita pun angkat kaki, angkat tangan, tak faham. Jadi maknanya nak sebutkan tentang akhlak ini, bila mana tercabut berkaitan dengan sifat malu, maka sudah pasti kita nampak akan berlakunya berkaitan dengan pencerobohan dari sudut tata cara akhlak yang sepatutnya berlaku dalam masyarakat, terutama sekali anak-anak kita, dari sudut tutur katanya, gaya pakaiannya, ataupun berkaitan dengan sifat kelakuannya, cara berjalannya, cara bercakapnya. Cara-cara ini yang kita nampak ianya seolah-olah macam dah terangkat hilang sedikit demi sedikit. Itu kita akan rasa bila kita nampak perbandingan kita. Memang nak sebutkan perbandingan, tak bolehlah 100% kita nak bandingkan dengan zaman kita dulu. Zaman kita dulu mungkin kita makan dalam keluarga, kita makan mungkin duduk bersila di atas lantai. Sekarang jarang-jarang nak bersila di atas lantai. Tapi bila boleh bersila di atas lantai, rasa-rasanya cukup seronok. Ataupun berkaitan dengan cara makan, ataupun berkaitan dengan cara bercakap, ataupun berkaitan dengan tata cara berkaitan dengan berpakaian.
Maka ini di antara contoh berkaitan dengan bila mana sifat malu dicabut dari sudut akhlak ini menyebabkan apa? Hilangnya segala-gala kebaikan-kebaikan dalam akhlak yang menyebabkan orang berkenaan akan dilihat tidak berjaya untuk melakukan tindakan yang sepatutnya menjaga sifat malu dalam erti kata akhlak dan juga tingkah laku. Dan disebutkan juga berkaitan dengan sudut yang keempat, berkaitan dengan dari segi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sebut yang pertama berkaitan dengan akidah, yang kedua berkaitan dengan akhlak, yang ketiga kita nak sebut berkaitan dengan kepercayaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana perkara berkenaan sudah pastilah ianya mengingatkan kepada kita akan Allah Subhanahu wa taala. Kerana yang ketiga ini berkaitan dengan kepercayaan dan juga berkaitan dengan sejauh mana kita melakukan, mengamalkan berkaitan dengan sifat malu berkenaan dalam kehidupan. Kerana gejala-gejala yang disebutkan dalam contoh yang lalu sudah pastilah salah satu faktornya adalah berkaitan dengan didikan yang dilalui oleh seseorang anak berkenaan. Setiap daripada kita ini adalah anak. Setiap daripada kita ini anak. Macam mana didikan anak berkenaan, ianya akan terkesan dalam kehidupan kita sampai sekarang. Mungkin contoh-contoh yang boleh kita berikan zaman kita dulu, zaman tuan-tuan dulu, zaman 60-an, zaman 50-an, zaman 70-an. Itu ketika mana sebagai seorang anak didikan berkenaan masih lagi kita ingat sampai sekarang. Contoh, satu ketika dulu mungkin kalau kita nak makan, selagi mana mak ayah tak makan, selagi mana mak ayah tak jamah, tak selesai makan, kita tak makan. Itu dulu. Selagi mana tak selesai mak ayah makan, ataupun selagi mana mak ayah tak jamah, kita tak makan. Ayah jamah dulu baru kita ambil. Contoh. Ataupun berkaitan dengan cara berjalan, satu ketika dulu diajarkan kepada kita cara berjalan, sudah pastilah dengan tunduknya, minta izinnya. Sekarang agak-agak macam mana sekarang agak-agaknya? Cuba bayangkan sekarang ni agak-agak. Maknanya kita nampak seolah-olah macam budaya ataupun sifat ataupun perangai ataupun ciri malu ini seolah-olah macam terhakis sedikit demi sedikit. Yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan didikan yang diterima itu mungkin tidak dipraktikkan, mungkin tidak diamalkan. Sebab itulah daripada kita lihat didikan berkenaan, sudah pastilah dia akan bermula di rumah. Bila di rumah dididik berkaitan dengan sifat malu, insya-Allah anak itu bila mana terdidik dengan sifat malu, pergilah ke mana sekalipun, ianya akan dihiasi oleh sifat malu. Tidak kira di mana saja dia berada, hal keadaan macam mana sekalipun akan ada padanya sifat malu. Kerana disebutkan oleh Nabi SAW berkaitan dengan sifat malu ini, di antaranya yang Nabi SAW sebut riwayat Abdullah bin Mas'ud. Kata Nabi SAW, istahyu minallahi haqqal haya. Malulah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala haqqal haya, sebenar-benar malu. Qala qulna ya Rasulullah. Kata Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, bagi tahulah, kami tak tahu apa yang dimaksudkan dengan sebenar-benar malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna nastahyi walhamdulillah.
Ibnu Mas'ud kata lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya kami memang malu dengan Allah. Walhamdulillah, dan alhamdulillah sifat malu itu pada kami ada. Dan ianya adalah kami amalkan ya Rasulullah, kata Abdullah Ibnu Mas'ud. Kata Nabi SAW sekali lagi, walakin al-istihya minallahi haqqal haya. Nabi ulang sekali lagi, akan tetapi berkaitan dengan malu itu, malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar malu. Dan Nabi SAW sambung, apa yang Nabi sebut sebenar-benar malu, kata Nabi, an tahfazar ra'sa wa ma wa'a. Yang dikatakan pertama yang disebutkan oleh Nabi malu itu, an tahfazar ra'sa wa ma wa'a. Nabi sebut an tahfazar, jagalah, ar-ra'sa akan kepala, wa ma wa'a, dan apa yang terkandung pada kepala berkenaan. Dekat kepala kita ada apa? Beberapa anggota yang penting, antaranya telinga. Nabi sebut berkaitan dengan al-haya yang sebenarnya, al-haqqul haya, sebenar-benar malu itu Nabi sebut kena jaga yang ada di kepala kamu, yang kita lihat antaranya ada telinga. Allah suruh jaga berkaitan dengan telinga, Allah suruh jaga berkaitan dengan mulut, Allah suruh jaga berkaitan dengan mata. Tiga organ, tiga panca indera yang utama ada di kepala kita ini Nabi sebut antahfazar ra'sa wa ma wa'a. Jaga tiga anggota ini, jaga kepala kamu ini, hiasi dia dengan sifat malu. Malu nak tengok, malu nak dengar, malu nak sebut. Sebab contoh yang saya berikan tadi itu berkait dengan tiga perkara ini. Malu untuk menyebut perkataan-perkataan yang tidak baik, perkataan yang tidak elok, perkataan yang lucah, perkataan yang memang ianya tidak boleh disebut dalam masyarakat. Satu ketika dulu, kalau dalam TV apa, ataupun tulisan tot kan, ditutup mulut perkataan. Ataupun berkaitan dengan malu untuk mendengar perkataan-perkataan, perkara-perkara yang tidak baik, malu untuk mendengar. Apatah lagi malu untuk melihat perkara-perkara yang bertentang dengan syarak, perkara-perkara yang tidak boleh dilihat. Sekarang ini timbul isu berkaitan dengan apa? Pornografi. Dulu satu ketika dulu, zaman-zaman mula internet dulu, timbul isu ni. Sekarang isu ni naik balik, mungkin dimainkan oleh pihak media dan sebagainya, yang melibatkan kanak-kanak. Kanak-kanak kan? Yang mana bila tidak ada berkaitan dengan sifat malu yang Nabi sebut kena jaga kepala ini, yang melibatkan tiga utama ini, iaitu telinganya, matanya, mulutnya ini, bila mana tidak dijaga, tercabut berkaitan dengan sifat malu yang disebutkan. Itu yang pertama. Yang kedua, wal batana wa ma hawa. Jagalah perut dan semua yang berhubung dengan perut. Apa yang berhubung dengan perut sudah pastilah ianya dibawa kepada apa? Di antaranya berkaitan dengan kemaluan manusia. Apalagi yang berhubung dengan perut, sudah pastilah segala anggota, di antaranya hati. Sambung dengan perut kita. Organ-organ dalaman kita yang mana Nabi SAW sebut jaga. Yang asas disebutkan tadi, wal batna, perut.
Malu untuk mengambil sesuatu yang haram, malu untuk mengambil perkara-perkara apa yang bukan menjadi hak milik kita, apa yang tidak berhak kita ambil, malu untuk kita masukkan dalam perut kita. Malu untuk kita makan benda-benda yang syubhah, benda-benda yang haram, benda-benda yang kita tidak pasti halal ataupun tidak. Ini yang Nabi sebut haqqal haya. Kemudian sambungan lagi, wal tazkuril mauta wal bila, dan ingatlah kematian dan kehancuran dalam kubur. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut sifat malu itu mesti ada. Kerana apa? Kita akhirnya akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan melalui alam yang disebut alam kehancuran dalam kubur kita. Maknanya sampai tahap sifat malu itu mesti ada pada kita. Dengan tujuan apa? Nak menjaga kita, nak pelihara kita. Tak kalah yang disebut bila sampai tahap mati itu pun masih lagi belum ingat, belum ada lagi berkaitan dengan sifat malu. Tak ingat nak mati ke? Tu ayatnya. Tak ingat nak mati. Ataupun ayat yang kasar lagi, rumah kata pergi, kubur kata mari pun masih lagi tak puasa, masih lagi tak sembahyang. Na'udzubillah. Maknanya nak sebutkan kepada kita dalam hadis ini berkaitan dengan apa yang disebutkan malu yang sebenar-benarnya itu, yang berkaitan dengan kepala, yang berkaitan dengan perut, yang berkaitan dengan kematian. Dan Nabi sambung sikit lagi, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ. Nabi sebut sesiapa yang beramal dengan apa yang disebutkan tadi, maknanya berkaitan dengan jaga sifat malu ini pada kepalanya, pada badannya, pada fizikalnya, dengan tujuan apa? Untuk mendapatkan sebenar-benar malu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya pada diri kita sendiri pun perlu ada berkaitan dengan sifat berkenaan, kerana inilah yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dekat kita, iaitu malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Malu dengan Allah. Kenapa malu dengan Allah? Allah bagi dekat kita tubuh badan yang sihat. Allah bagi kepada kita anggota yang lengkap. Allah bagi kepada kita mulut, hidung, telinga dan sebagainya. Jaga anggota-anggota yang Allah bagi itu untuk melakukan apa yang Allah perintah. Ataupun berkaitan dengan malu dengan diri sendiri. Bila sebut tentang malu dengan diri sendiri ini, sudah pastilah ianya akan pergi kepada muhasabah diri. Malu kepada diri dalam melakukan maksiat, malu kepada diri dalam meninggalkan perkara-perkara wajib, malu kepada diri yang tidak dapat menyempurnakan berkaitan dengan ibadah pada Allah. Malu dekat diri sendiri. Bila malu ada pada diri sendiri ini, salah satu daripada perkara yang cukup boleh menjaga kehidupan kita. Sebab itulah disebutkan dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, hadis yang kedua yang saya petik daripada membudayakan as-sunnah ini, yang disebutkan an Abi Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwah idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Hadis yang disebutkan ini riwayat Bukhari. Apa maksudnya? Sesungguhnya panduan didapati oleh manusia daripada kata-kata kenabian yang terdahulu ialah apa? Apabila engkau tidak malu, fasna ma syi'ta, buatlah apa yang engkau suka. Maknanya bila berlakunya pencerobohan berkaitan dengan sifat malu, tidak berlaku dalam akidah, tak berlaku dalam ibadah, tak berlaku dalam akhlak dan sebagainya,
Menyebabkan apa? Manusia sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang bertentang dengan hukum Allah, bertentang dengan perintah Nabi, bertentang dengan norma dalam masyarakat kita. Tak ada sifat malu. Tak ada sifat malu. Mungkin satu ketika dulu, zaman-zaman dulu, jaga nama keluarga. Dulu orang akan tanya, ni anak siapa ni? Baik ke jahat ke, orang akan tanya. Berkubang dalam sungai ke, dalam tali air ke. Orang tak tanya nama anak tu nama apa. Orang tanya anak siapa. Anak siapa tu yang mandi berkubang dalam sungai tu? Anak siapa? Bukannya bapa, bukannya tak tanya nama anak. Anak siapa? Oh, jumpa merempit dekat sana. Nu anak siapa tu? Anak siapa? Yang naik nama siapa? Nama bapa. Nama anak tak naik. Malu je bapa. Anak aku punya. Sebab apa? Bila mana tidak ada tercabutnya berkaitan dengan sifat malu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasna ma syi'ta, buatlah apa pun. Maksudnya apa di sini? Nak bagi tahu bahawasanya bila mana tercabutnya sifat malu, dia akan buat apa saja yang terlintas di hati dia. Mungkin satu ketika tahun lepas, saya SPM tahun lepas, yang berpesta di Pantai Kelebang. Selepas SPM, yang pelajar berkumpul ramai dekat sana, viral, satu Malaysia tahu. Rupa-rupanya tengok gambar balik, ini Pantai Kelebang. Buat apa? Berkumpul ramai-ramai anak Melayu kita selepas SPM, lelaki perempuan dan sebagainya, di Pantai Kelebang. Menyambut apa? Menyambut berakhirnya peperiksaan SPM. Okey, jadi maknanya bila tercabut berkaitan dengan sifat malu, maka disebutkan dalam hadis ini dia akan buat apa saja. Sebab itulah bila mana ada sifat malu dalam diri sendiri, dia akan protect. Dia akan protect kita daripada kita melakukan perkara-perkara, tidak kira sama ada daripada mana peringkat sekalipun, bersalah pada Allah ke, bersalah pada masyarakat ke, bersalah pada diri sendiri ke. Bila mana ada sifat malu, dia akan cegah segala-gala ini. Maka apa yang saya nak seru untuk diri saya dan kepada semua pada pagi ini, ada 3 perkara untuk sama-sama kita muhasabah. Pertama sekali, ingat, malu ini hiasan bagi orang mukmin. Malu merupakan hiasan bagi orang mukmin. Tanda bagi orang mukmin berkaitan dengan sifat yang ada padanya, sifat malu itu tanda. Yang kedua, malu ini menjadi dasar dalam kehidupan kita, baik dalam amalan, dalam akhlak kita. Sebab malu ini akan menjadikan kita orang yang sentiasa terpelihara. Berkaitan dengan sifat malu, pastikan ianya menjadi dasar amalan dalam kehidupan kita. Dasar. Nak buat apa sekalipun, ingat, malu mesti ada dalam checklist berkenaan. Kau nak pergi mana? Nak pergi berjalan-jalan dekat Mahkota Perit, nak dekat mana nak pergi, pastikan kau bawa name tag malu. Nak buat sesuatu, ingat, ada berkaitan dengan sifat malu. Yang ketiga, orang yang tidak ada sifat malu ini tidak akan rasa ada keraguan untuk melakukan kerosakan. Orang yang tidak ada sifat malu, dia tidak akan ragu-ragu untuk melakukan kerosakan. Bila mana tidak ada sifat malu, dia tak akan rasa ragu-ragu untuk mencuri, mengangkat tabung masjid. Dia tak fikir langsung macam mana tiba-tiba ada CCTV pula. Tak rasa malu terpandang kepada CCTV. Peace. Ni ada ni. Itu apa tu? Dia akan bangga dengan kejahatan yang dia buat. Maknanya apa? Jelas kat situ tidak ada perasaan malu. Sekarang ini kalau kata kes berkenaan terang-terang, tuan-tuan. Kalau dulu kalau kata pencuri, kalau lukis gambar pencuri macam mana kalau kita lukis, tuan-tuan?
pakai, bukan pakai mask pakai topeng tu kan. Kalau kata zaman dulu, kita dulu. Sekarang ini pencuri, semat kan, terang menerang dia curinya. Jadi maknanya bila mana tidak ada sifat malu ini, dia tak akan ragu-ragu untuk melakukan apa jua kerosakan, dosa ataupun kedurjanaan. Tak kira jenayah bersifat kola putih ke, kola biru ke, tak ada kola ke, baju pagoda ke apa ke. Bila tidak ada sifat malu pada dia, dia akan buat segala-galanya yang dilakukan tanpa rasa ragu-ragu. Ragu-ragu ni macam mana? Contoh paling mudah, ya kalau aku ambil ni, kalau orang tengok ke, hati nak ambil. Kalau orang tengok ke, kalau orang terpandang ke, kalau orang terbaca ke, itu yang dikatakan ragu-ragu. Kalau dah tak ada sifat malu, dia tak fikir semua dah. CCTV akan tengok ke, keluar surat khabar ke dan sebagainya, tidak akan ada padanya sifat malu. Tanpa ragu-ragu dia akan melakukan kejahatan. Dan yang terakhir, malu adalah sebenar-benar perkara yang akan mendatangkan kebajikan. Malu akan memberikan kepada kita kebajikan, malu akan memberikan kepada kita kebaikan. Seperti mana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup kita, al-haya'u la ya'ti illa bi khair, rawahul Bukhari. Kata Nabi, al-haya'u, sifat malu itu, la ya'ti, tidak didatangkan, tidak wujud berkaitan dengan malu berkenaan, illa bi khair, kecuali perkara-perkara yang baik, perkara-perkara kebajikan. Maknanya malu itu natijahnya natijah yang baik. Malu itu natijah kebajikan. Malu itu natijahnya adalah nak membebaskan kita, nak menghalang kita daripada melakukan kejahatan, melakukan dosa, melakukan kerosakan. Jadi moga-moga apa yang kongsi pada pagi ini boleh beri peringatan kepada saya dan kepada semua. Ya, ingatkanlah anak isteri kita tentang sifat malu. Bukan makna kata jangan kita ambil berkaitan dengan malu yang tercela. Ada malu ini dulu orang sebut ya, yang berkaitan dengan saya sebelah utara juga berkaitan dengan malu, berkaitan dengan segan ni. Segan ini pun kadang-kadang banyak makna. Kan? Nak kata malu ni kadang-kadang tak sebut malu, segan lah. Pergi hantar sekejap, segan lah nak pergi. Segan tu dua makna tu. Segan pertama apa? Segan penyegan. Segan penyegan tu apa? Pemalas. Segan juga. Ya, segan segan nak pergi. Segan tu kena tanya, segan tu makna pertama ke makna kedua? Kalau makna pertamanya adalah malas nak pergi, segan nak pergi. Makna yang kedua apa? Segan nak pergi. Segan dalam erti katanya malu, segan nak pergi. Segan yang kedua, segan malu. Tak tahu nak ambil segan yang pertama ke segan yang kedua. Kerana sifat berkenaan ada kebaikannya. Okey, kalau kata sifat itu, hendaklah kita ingatkan diri kita, ingatlah anak isteri kita, ingatlah anak cucu kita tentang sifat malu, sifat segan dalam kehidupan kita ini yang disebut dalam hadis tadi, ianya membawa kepada kebajikan, kebaikan. Bukan makna kata kita dah berumur dan sebagainya, tak payahlah malu-malu lagi dah. Kena ada sifat malu. Kerana malu itu kata Nabi, ada kebaikan, ada kebajikan. Jadi sekadar itu saja pada pagi ini. Moga-moga sama-sama kita dapat manfaat daripada tazkirah peringatan tadi untuk saya dan untuk semua. Okey, moga-moga kita dapat beramal, dapat kita memberikan maklumat berkenaan kepada orang lain, berikan peringatan kepada orang lain. Mungkin dalam perkataan yang ringkas, ya, mungkin dalam perkataan yang ringkas, mungkin dalam keadaan sambil-sambil kita bercakap, sebutkan berkaitan dengan, ingatkan berkaitan dengan sifat malu. Contoh banyak tuan-tuan, ya. Nak minum, duduk. Duduklah, malu kat orang. Dah, contoh paling mudah aja. Nak makan, duduklah, malulah orang tengok.
Sekarang ni kita makan minum tu bukan sekat berjalan, berlari pun ada makan minum sekarang. Adab makan dah tak ada. Ya, tu doa belum tentu lagi tu. Ya, kadang-kadang ambil tu pak masuk mulut je. Bismillah pun tidak, basuh tangan pun tidak. Itu berkaitan dengan bila mana tidak ada malu, maka dia akan lakukan apa sahaja yang dia hendak. Sekadar itu saja. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna innaka antas samiul 'alim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya.